Bali dalam Malaysia memilih bersama saya Ihsan Dahlia dan juga saya Cynthia Eng, dan tepat jam 6 petang tadi semua pusat pembuangan undi telah pun ditutup di seluruh negara, dan tumpang pastinya ketika ini Ihsan ialah kita terarah kepada keputusan tidak rasmi sementara kita menunggu keputusan rasmi daripada SPR. Dan sedikit perkembangan mengenai jumlah rakyat Malaysia yang keluar mengundi setakat jam 4 petang. Setakat 4 petang 70% pengundi telah pun menunaikan tanggungjawab mereka. Bagaimanapun, menurut SPR, 11 pusat pengundian Parlimen P220 iaitu di Baram, Sarawak terpaksa digantung. Ini disebabkan banjir. Ya, dan menurut pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dalam satu kenyataan tadi memaklumkan bahawa petugas-petugas tidak dapat sampai ke lokasi bertugas sama ada melalui udara, darat dan air, dan katanya tarikh baharu pengundian bagi pusat mengundi dan tempat mengundi akan dimaklumkan kelak setelah keadaan selamat untuk petugas dan pengundi sampai ke pusat mengundi bagi menjalankan pengundian. Dan kita saksikan 11 pusat mengundi tersebut adalah di Sekolah Kebangsaan Long Naah di saluran 1 dan 2, Sekolah Kebangsaan Long Luteng saluran 2, RHTK Matthew Beluluk Lalo Kampung Lepuh Gah di saluran 1 dan 2. Dan turut yang affected saluran Sekolah Kebangsaan Long Said saluran 2, Sekolah Kebangsaan Long Tungan saluran 1 dan 2, Sekolah Kebangsaan Long Mo saluran 1 dan 2, SK Long Memkabar saluran 1, SK Long Jekitan saluran 1 dan 2, SK Long Lame saluran 2, SK Liomato saluran 1 dan 2 serta SK Long Banga saluran 1 dan 2. Itu antara kawasan yang ditutup, dan kalau kita mengikut kiraan 221 parlimen yang dipertandingkan hari ini, satu parlimen akan diadakan pada 7 Disember nanti hari pengundiannya, tetapi dalam masa yang sama sehingga ke waktu-waktu ini kalau diikutkan menerusi pru.astroawani.com, kami telah nyatakan di situ siapa antara parti dan juga calon yang mendahului menerusi pautan dan juga link keputusan terkini. Kalau saya kira Cynthia ada dalam 15 keputusan tidak rasmi ketika ini. Anda boleh saja lungsuri pru.astroawani.com. Kalau dekat dengan saya ni Cynthia, tak ada dakwat mengundi. Sebab Ihsan undi pos. Tapi saya sempat ke pusat mengundi pagi tadi. Sebenarnya saya mengundi di tempat yang paling ramainya pengundi, Parlimen Bangi P102. Dan mungkin dari pandangan saya, keluar mengundi pada 8.30 jam pagi tadi, pada awalnya saya merasakan kehangatan PRU ke-15 ini mungkin kurang sikit 2 minggu lepas masa kita start kempen. Tetapi pada pagi ini, apabila saya pergi mengundi, nampak jelas kegarahan pengundi. Memang sesak tetapi semuanya teratur. SPR menjalankan satu proses pengundian yang amat baik sekali pada pandangan saya. Dan kita pastinya ingin melihat peratusan keluar mengundi dan apakah impaknya kepada keputusan pada PRU ke-15. Antara yang memenuhi peratusan 70% setakat pukul 4 petang adalah dua tetamu kita. Saya pasti kedua-dua jari tetamu kita telah pun bertanda dengan dakwat. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Anis Yusal Yusof, Fellow Penyelidik Utama Institut Kajian Etnik Kita UKM, dan juga di hujung sekali Hafizia Razali, Penganalisis Kanan Bawah Grup Asia. Kita ada diskusi lebih kurang dalam 2 jam 30 minit ketika ini, dan kita tahu keputusan-keputusan rasmi telah pun banyak kita ketahui. Kita akan lanjutkan perkembangan itu dari semasa ke semasa. Dan ini pula keberadaan seluruh wartawan Astro Awani di lokasi-lokasi penting seluruh negara. Baik, itu tadi Ihsan, wartawan-wartawan kita di seluruh negara, dan juga pada petang ini kami ditemani oleh dua rakan setugas pada jam ini yang kini berada di Parlimen Ipoh Barat bersama Ridauddin Daud yang telah berada di Perak selama hampir dua minggu, dan juga kita ditemani Umar Wati di Permatang Pauh Pulau
Pinang. Bukan 2 minggu Cynthia, dekat sebulan Dah sebulan dah. Dekat sebulan dah rakan wartawan kita dekat sana, dan Umar tu nanti mungkin akan sambung lagi lah sebab ada satu parlimen di Pulau Pinang yang mungkin akan dilihat selepas ini. Dan Perak juga amat menarik kerana bukan sahaja PRU di peringkat pusat, Perak juga mengadakan pilihan raya negeri serentak dengan Perlis dan Pahang, dan jadi nampaknya Ridauddin akan kekal di sana lambat lagi baru nak balik ke KL. Baik, kita teruskan dengan laporan Ridauddin yang kini berada di Perak, dan kita pastinya telah pun ditutup sejak pukul 6 petang tadi. Bagaimana tinjauan dan juga dapatan khususnya tumpuan malam ini? Pastinya Perak antara lokasi banyak kerusi-kerusi panas yang perlu kita saksikan keputusannya malam ini. Teruskan Ridauddin. Baik, terima kasih rakan setugas Ehsan dan juga Cynthia di Pusat Penyerangan Asal Bukit Jalil. Seperti biasa, sama juga di tempat-tempat lain di Perak ini juga di Ipoh. Saya berada di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Samtek di Ipoh, melibatkan Parlimen Ipoh Barat dan juga Dun Kepayang. Di sinilah tempatnya di mana pengundi-pengundi membuang undi mereka pada pagi tadi sehinggalah petang ini, dan sama juga seperti tempat lain, tepat jam 6 petang tadi sudah pun ditutup pusat pengundian di belakang saya ini, pagarnya sudah pun ditutup. Cuma yang menariknya di sini sebenarnya dia hanyalah ramai pada waktu pagi sehingga pada jam 12 tengah hari. Namun apabila menginjak ke petang, memandangkan cuaca pun hujan, kalau anda lihat di sini sebenarnya baru tak sampai 6.30, namun sudah pun nampak gelap, seakan-akan sudah 7.30 dan sebagainya. Boleh dikatakan sebenarnya banyak kawasan yang kami pergi pun nampak beginilah cuacanya pada sebelah petang. Kami tadi sebenarnya daripada pagi tadi daripada Bagan Datuk, kami lihat bagaimana suasana ataupun semangat rakyat untuk keluar mengundi itu memang agak ketara. Daripada jam 7.30 pagi lagi mereka sudah beratur di luar sekolah dan sebagainya, dan kemudian ramai juga. Kalau dulu mungkin kita lihat pagi-pagi itu biasanya hanya melibatkan saluran 1, 2 dan 3, iaitu saluran orang yang berumur yang mungkin sudah pun 40 ke atas dan sebagainya. Namun kali ini boleh dilihat sebenarnya di saluran lain, saluran orang muda terutamanya, memang nampak agak ramai juga yang masih lagi beratur menunggu giliran untuk mengundi. Dan saya juga sempat sebenarnya pergi mengundi pada hari ini di Dun Tronoh, Parlimen Batu Gajah di Sekolah Kebangsaan Siputih. Biasanya kalau ikut pada PRU 14 lepas saya pergi mengundi kira-kira jam 2 petang ke 3 petang sebegitu. Saya seorang saja yang akan pergi mengundi, memang tak ramai. Namun hari ini saya lihat masih lagi ramai. Saya fikir tadi ratusan juga yang masih lagi sedang menunggu untuk membuang undi. Sempat juga saya bertemu dengan rakan-rakan sekolah yang berada di sana. Kalau dulu memang saya datang, saya pergi, saya balik, memang tak jumpa sesiapa pun. Jadi itulah mungkin semangat ini yang saya pasti dikongsikan di seluruh Malaysia. Kerana kalau ikutkan sebenarnya data daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Perak, setakat jam 5 petang tadi, jumlah keseluruhan statistik keluar mengundi PRU ke-15 negeri Perak pada jam 5 petang adalah sebanyak 69.21%. Jadi kalau dilihatkan kepada jangkaan yang berlaku sejak daripada 1 jam ke 2 jam lepas, saya jangkakan mungkin di Perak ini jumlahnya, statistiknya mungkin akan melepasi 70%. Jadi yang menariknya di Perak ini, seperti kita tahu, Perak sebenarnya sudah pun 3 penggal kalau ada berlakunya pilihan raya sebagainya ketika negeri lain sudah pun berehat, bertenang dan boleh pulang ke Kuala Lumpur. Namun di Perak biasanya wartawan-wartawannya masih lagi stay di Perak, kerana kalau diikutkan beberapa siri pilihan raya pada yang tahun-tahun sebelum ini, nampaknya memang kerajaan negeri itu agak sukar untuk dibentuk, kerana kalau diikutkan di Perak ini bacaan kerusinya itu agak ketat, agak kalau diikutkan perbezaannya juga tidaklah ketara. Kalau diikutkan saya jangkakan di Perak ini, boleh dikatakan ini berdasarkan pemerhatian saya, 23 mungkin memihak pada Perkataan Harapan, 23 kepada Barisan Nasional, 3 mungkin kepada Perkataan Nasional, dan kemudian ada 10 sebenarnya kerusi marginal yang boleh pergi ke mana-mana sahaja, terutamanya antara BN dan juga PH. Jadi itulah sebenarnya akan menentukan sama ada kerajaan boleh terbentuk pada hari ini ataupun tidak. Sudah pasti saya akan terus berada malam ini, mungkin saya akan pergi ke rumah MB Laman Seri Rizwan, Menteri Besar Perak. Mungkin saya akan pergi di situ, berkampung di situ. Mungkin juga akan pergi ke SPR dan sebagainya. Mungkin juga saya akan pergi juga melinjau ke tempat di mana calon-calon Pakatan Harapan dan calon-calon Perikatan Nasional dan juga parti-parti lain berkumpul pada malam ini. Pastinya Perak hari ini bukan sahaja kalau di Kuala Lumpur mungkin tertumpu kepada siapakah yang bakal memegang tampuk di Putrajaya, namun di Perak ini juga akan tertumpu siapakah yang bakal menjadi kerajaan, kerana di Perak ini memang sememangnya sejak dari dulu ada saja ceritanya. Jadi itulah, sebelum saya mengakhiri, saya sebenarnya pagi tadi saya belanja pantun. Ini pun saya nak belanja pantun sedikitlah. Andai ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Andai ada pilihan raya akan datang,
ramai-ramailah lagi kita turun mengundi. Jadi buat masa ini di Perak, petang ini saja laporan saya. Malam ni pasti saya akan bawakan lagi laporan dari semasa ke semasa dan juga di semua platform Esrawani dan juga esrawani.com. Jadi buat masa ini, kembali dulu kepada rakan setugas Cynthia dan juga Ehsan. Terima kasih Ridauddin. Saya tak pandai nak balas pantun. Saya serahkan kepada Ehsan. Saya baru nak suruh Cynthia jawab tadi. Sebab Cynthia cepat sikit pantun dua kerat ni. Tapi nanti kita jawablah. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita tadi nanti, Cik Afizi Razali dan juga Datuk Anis Yusof. Tapi kita ada satu lagi rakan wartawan kita yang sedang berpayung ketika ini. Ya, tapi saya dengar kita nak juga bawakan Keputusan tidak rasmi. Bukan keputusan tidak rasmi. Kita juga ingin dengarkan dulu berita-berita lain yang berlaku pada hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Barisan Nasional, katanya mampu mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan. Calon baris BN Parlimen Bera itu menzahirkan keyakinan itu ketika ditemui selepas mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kerayong di Bera. I hope so. Ya, sebab kita punya sasaran andaian kita boleh cross 112 bersama dengan parti-parti lain di Sabah dan juga Sarawak. Ya. Kalau kita boleh cross 112, then kita tak tunggu lagi untuk pembentukan kerajaan. Sebab itu saya minta supaya pengundi memberikan undi kepada parti yang boleh mewujudkan kestabilan. Bermakna kalau kita dah cross, kalau dah melepasi simple majority, kita tak perlu ada masalah lagi dan kita boleh bentuk kerajaan. Kalau tidak, kemungkinan akan berlaku hang parlimen. Dan bila hang parlimen, tentu saja akan wujud ketidakstabilan di dalam negara kita. Dan ketika diajukan soalan kemungkinan pembentukan kerajaan campuran, ini jawapan Ismail Sabri. Kita tunggu lepas PRU ini, lepas keputusan dibuat, baru kita menentukan sama ada kita membentuk kerajaan sendiri, membentuk kerajaan campuran, semuanya selepas PRU. Ya, selepas PRU ini. Yang pasti kita dalam membentuk kerajaan yang baru, kalau kita mampu untuk membentuk kerajaan sendiri tanpa sokongan yang lain, still kita akan bekerjasama dengan parti daripada Sarawak, PBS, GPS dan juga GRS BN daripada Sabah. Kita tak boleh meninggalkan rakan kongsi kita daripada Sarawak dan Sabah. Tapi untuk Semenanjung, sama ada PN dan sebagainya, kita tunggu dan lihatlah selepas PRU dah diumumkan keputusan. Dan this is perkara yang besar, perlu mendapat persetujuan sekurang-kurangnya kepimpinan tertinggi parti yang akan membuat keputusan. Moga saja perkembangan langsung dari lokasi-lokasi dan juga perkembangan berita yang baik kami bawakan kepada anda, tetapi keputusan tidak rasmi telah pun banyak masuk ketika ini. Kita nak terus bersama dengan Lokman. Walaupun kita terpisah studio, tapi kita tak jauh. Kami ada saja berada di atas Lokman ketika ini. Lokman, kita serahkan kepada anda. Mungkin ada keputusan-keputusan tidak rasmi yang boleh kita kongsikan sekarang. Ya, betul Ehsan. Inilah saatnya di mana banyak keputusan-keputusan tidak rasmi ini mula masuk selepas pengundian ditutup. Keputusan rasmi mungkin beberapa jam lagi, tapi keputusan tidak rasmi sudah semakin banyak sekarang. Kalau saya boleh kongsikan apa yang saya lihat di iPad saya ini adalah pru.astroawani.com. Ada beberapa keputusan yang tidak rasmi yang sudah masuk. Sebentar tadi kita sudah kongsikan beberapa kerusi. Difahamkan ada beberapa kerusi yang baru masuk juga. P130 rasah di sini menyaksikan PH dan Chucky Chin mendahului dengan 635 undi setakat ini, iaitu kira-kira 89% daripada keseluruhan undi yang sudah dikira sekarang. Ini setakat jam 6.12 petang tadi, masih lagi awal. Chucky Chin berada di tempat pertama meninggalkan Ng Kian Nam yang memperoleh 58 undi dan juga David Chung yang memperoleh 21 undi. Kita lihat setakat ini, walaupun kita sering ulang bahawa ini adalah saat-saat awal dan apa sahaja boleh berlaku dan ini mungkin boleh berubah, tapi dirasah ini nampaknya agak convincing untuk PH kerana di saat awal pun jaraknya ataupun jurangnya sudah pun agak besar dengan yang nombor 2. Nombor di tempat kedua hanya 58 undi, tempat pertama 635, lebih 10 kali ganda. Tapi apa pun jumlah undi yang dikira dirasah ini baru 714. Pengundi berdaftar di sini ada 156,000. Apa saja boleh berlaku.
Tapi satu lagi perkara yang ini merah. Tapi masih lagi kalau saya boleh paparkan apa yang saya saksikan di iPad saya ini, masih lagi semuanya bercorak kotak-kotak. Bermakna di map interaktif kami di extraordinary.com, ini adalah keputusan yang masih lagi belum rasmi. Sebaik sahaja keputusan rasmi diterima di satu-satu kawasan parlimen itu, warna itu akan bertukar menjadi legap. Jadi sudah tentu apa yang kita jangkakan, apa yang kita saksikan ini adalah waktu-waktu awal, saat-saat awal, masih lagi jauh perjalanannya ya. Kita lihat di Keluang satu lagi keputusan tidak rasmi yang sudah pun kita terima setakat ini. P152, jumlah undi yang sudah pun dikira menghampiri 1,500. Jika anda boleh lihat di bawah itu, Zulkarnain alias mendahului calon Perikatan Nasional dengan 764 undi atau lebih 52% daripada jumlah keseluruhan undi yang sudah pun dikira setakat ini. Satu lagi calon heavyweight di sini, Gan Peng Siu mewakili BN, ikut dekat di belakang 623. Penyandang Wong Shu Ki yang membawa Panji PH berada di tempat ketiga 63. Jurang agak besar di sini seperti yang kita saksikan di Rasah sebentar tadi, tapi masih lagi agak awal. Ini setakat jam 6 suku petang tadi. Calon bebas hanya memperoleh 3 undi setakat ini. Apapun langkah kanan untuk Perikatan Nasional, satu lagi kerusi yang mereka menyaksikan agak langkah kanan. Permulaannya memberangsangkan di Keluang P152. Satu kerusi yang kita saksikan agak hangat, kerusi kubu kuat Pakatan Harapan. Dan di Stampin, di Mas Gading di Borneo, P192 Mas Gading menyaksikan penyandangnya mendahului setakat ini, tapi hampir dengan lidang disen dari GPS di tempat kedua. Mordi Bimol mendahului dengan 1,532 undi, lidang berada di tempat kedua dengan 1,378 undi, dan Ryan Sim mewakili PBK memperoleh setakat ini 248 undi. Di Mas Gading, jumlah undi yang sudah pun dikira 3,158. Jumlah pengundi berdaftarnya 47,000. Kita dapatkan gambaran di sini, masih lagi banyak yang belum lagi dikira, tapi ini adalah satu permulaan yang baik untuk penyandangnya Mordi Bimol di Mas Gading. Di Puncak Borneo juga penyandang mendahului. Kita saksikan Willy Mongin memperoleh 5,243 undi, meninggalkan Diok Dios, calon Pakatan Harapan, yang memperoleh 2,556 undi, dan juga Yana Akam mewakili PSB dengan 710 undi. 3 penjuru di P198, langkah kanan juga untuk GPS dan juga penyandang Willy Mongin di Puncak Borneo. Adakah kita ada lagi keputusan tidak rasmi yang masuk? Kita lihat ada berwarna di sini beberapa kerusi. Mukah P213, 2 penjuru ataupun 1 lawan 1, Hanifah Hajar Taib mewakili GPS. Satu lagi keputusan yang agak memberangsangkan ataupun perkembangan yang agak memberangsangkan bagi GPS. Mereka sudah pun mendahului di saat-saat awal ini, dan Hanifah di Mukah salah seorang lagi daripadanya. 1,550 undi, meninggalkan setakat ini calon PH Abdul Jalil Bujang yang memperoleh 669 undi. Ini setakat jam 6.26 petang tadi. Jumlah undi yang sudah pun dikira 2,219. Daripada jumlah pengundinya hampir 47,000 di sini. Kita saksikan trend setakat ini, kerusi-kerusi di Borneo pengiraannya seolah-olah lebih pantas. Kita lihat jumlah undi yang sudah pun dikira di beberapa kerusi di Borneo. Di Sarawak khasnya sudah mencecah ribuan, berbanding di Semenanjung hanya ratusan sahaja. Itu di Mukah. Satu lagi kerusi yang besar, Kapit. Ini juga kerusi panas di Borneo. Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mendahului dengan agak sihat di situ, dengan jumlah undi yang sudah pun dikira agak tinggi. Ya, 7,000. Satu lagi kerusi yang di Borneo yang kita saksikan, jumlah undi yang dikira agak tinggi pada saat-saat awal ini. Hampir 7,000 undi sudah pun dikira. Alexander Nanta Linggi mendahului dengan sangat sihat, kira-kira 4,000 undi di situ. 5,561 undi. Jauh setakat ini meninggalkan calon di tempat kedua, PH Pangkas Unggang, yang memperoleh lebih sedikit daripada 1,000 undi, dan juga Robert Saweng 339 undi mewakili PBDS. Banyak kerusi yang kita saksikan di Sarawak ni, keputusan masuk agak cepat dan keputusannya dan jumlah undi yang sudah pun dikira agak tinggi, itu agak memberangsangkan. Satu lagi di Sarawak, kita lihat Lanang. Boleh kita kongsikan P211 Lanang. Jumlah undi yang dikira di sini juga agak tinggi, 4,694. Di kawasan yang mempunyai pengundi berdaftar 87,000, Wong Ching Yong mendahului dengan 2,600 undi hampir. Meninggalkan calon di tempat kedua, Alice Lau, dengan 1,667 undi, tetapi jaraknya tidaklah begitu besar. Ini masih lagi agak sengit di saat-saat awal ini. Calon PSB Priscilla Lau berada di tempat ketiga, jauh sedikit dengan 2 pendahulu di atas, 385 undi, dan seorang calon bebas, Wong Ting Kiong, yang setakat ini hanya ada 54 undi yang dikira. Dan tatkala saya
berkongsikan data ini pun, kalau mungkin anda boleh lihat di sini apa yang saya lihat di iPad saya, notifikasi ataupun alert mula masuk dengan banyak dan pantas. Kita cuba keep up. Ini anda boleh ikuti juga di pru.astroawani.com. Kita ke Sabah pula. Difahamkan keputusan tidak rasmi diperoleh untuk Lahad Datu P188 didahului oleh Maizatul Akmal Malawi, calon Barisan Nasional dengan hampir 500 undi di sini. Muhammad Yusuf Abdal di tempat kedua dengan 184. Muhammad Yusuf Abdal juga nama yang agak signifikan di Sabah. Parti Warisan Sabah dan juga Pakatan Harapan Oscar Sia Yu Hock memperoleh 69 undi. Ini setakat jam 6.24 petang tadi. 745 undi saja baru dikira di Lahad Datu, tidak setinggi kerusi-kerusi parlimen di Sarawak, tetapi di sini ada lebih 100,000 pengundi berdaftar. Jadi, sekali lagi kita sering ulang, ya, perjalanan masih lagi panjang. Di pensiangan satu lagi kerusi, belum lagi ada data di sini. Adakah ini Tenom P181, menyaksikan pertembungan 5 penjuru, agak sengit mungkin kerana penjurunya juga agak banyak. Tapi calon Barisan Nasional mendahului setakat ini dengan 538 undi. Jamawi Jaafar meninggalkan sedikit saja calon Pakatan Harapan di tempat kedua, Norita Swal dengan 453 undi. Norita pula diekori rapat oleh seorang calon bebas, Ridwan Rubin. Salah seorang daripada 2 calon bebas bertanding. Ridwan memperoleh 429 undi. Agak memberangsangkan untuk seorang calon bebas di saat-saat awal ini. Warisan di tempat keempat dengan 21 undi. Dan seorang lagi calon bebas, Peggy Chow Ziteng, di tempat ke-5. Jadi di sini, di Tenom ini, 1,446 undi sudah pun dikira di kawasan yang mempunyai lebih 42,000 pengundi. Dan kita kembali ke Semenanjung, saya kira ada beberapa keputusan tidak rasmi sudah masuk juga di Semenanjung di sini. Di selatan tanah air, di Kulai, P163, penyandang Teo Ni Ching mendahului setakat ini. Walaupun jumlah undi yang dikira hanya 255, seperti yang anda lihat di bawah itu, kemas kini setakat jam 6.31 petang, Teo Ni Ching mendahului dengan 60% daripada jumlah undi yang dikira setakat ini. 153 jumlahnya, meninggalkan Chua Jian Bun 81 dan Tan Chin Hock, calon yang bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional dengan 21 undi. Tidak begitu besar jurangnya, dan seperti yang saya sebut tadi, kita lihat trend pengundian ataupun trend pengiraan undi di Semenanjung ni mungkin lebih perlahan berbanding di Borneo. Di Borneo banyak kerusi sudah mencecah 4 angka dan di Semenanjung ini kita saksikan agak perlahan. Itu Kulai dan itu saja setakat ini. Kita akan kembali ke sini dari semasa ke semasa untuk terus kongsikan kepada anda keputusan tidak rasmi dan sudah tentu keputusan rasmi setelah kita memperolehnya. Dalam peta ini banyak lagi coraknya kotak-kotak. Kita akan terus bersama dengan Ehsan dan Cynthia dan kembali kepada saya apabila ia sudah bertukar legap keputusan rasmi dan kita tahu apa keputusan rakyat. Ehsan. Ya, baik. Terima kasih Luqman. Seperti yang Luqman katakan, perjalanan masih lagi jauh. Ini adalah keputusan tidak rasmi dan semestinya kita akan menunggu keputusan rasmi daripada SPR sehinggalah kita dapat tahu siapakah yang bakal membentuk kerajaan baharu Malaysia. Jadi terus kekal bersama kami di Astro Awani, bukan sahaja di TV tapi juga di semua platform astroawani.com dan juga pru.astroawani.com. Okey, Ehsan, jika tadi kita ke Ipoh, tadi Ridauddin ada mengatakan banyak lagi kerusi sengit di Perak, tapi bagaimana pula dengan di Pulau Pinang pula, yang sebuah negeri yang kubu kuat Pakatan Harapan. Rakan tugas Umawati Ramaya sudah berada di SK Penanti Pematang Pauh. Umar, apakah perkembangan terkini yang boleh dikongsikan dari sana? Terima kasih Cynthia dan Ehsan di Pusat Penyiaran Asia. Dan kalau ikutkan di keputusan tidak rasmi di Pulau Pinang, menyaksikan Pakatan Harapan yang diwakili DAP, PKR dan juga Muda sedang mendahului kedudukan kerusi parlimen di sini. Dan kita hari ini akan menyaksikan 1.22 juta penduduk Pulau Pinang bakal memilih 13 ahli parlimen mereka daripada 58 calon yang bertanding pada kali ini. Dan pada ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti, di mana sekolah ini hari ini menyaksikan lebih kurang 100,000 pengundi yang membuang undi hari ini. Dan ini adalah tempat di mana Datuk Seri Anwar hari ini mengundi kira-kira pukul 9 pagi tadi. Dan apa yang saya boleh katakan, kerusi Parlimen Pematang Pauh ini menyaksikan
menyaksikan pertemuan 4 penjuru di mana melibatkan penyandangnya Nurul Izzah Anwar yang akan berdepan dengan pesaingnya Datuk Muhammad Zaidi, Muhammad Said, Muhammad Fawuk Marjan dari Perikatan Nasional dan Muhammad Nasir Osman dari GTA yang mewakili Pejuang. Itu yang saya boleh kongsikan melibatkan demografi di sini. Dan sebelum ini kita tahu Nurul Izzah sebelum ini mengekalkan penguasaan PKR di sebenarnya di Pematang Pauh apabila memenangi PRU 14 dengan majoriti 15,668. Sebenarnya Ehsan dan Cynthia, keadaan di sini sungguh bising. Kalau saya boleh pankan kamera ke kiri saya, anda boleh nampak sorotan dan bunyi horn dari kenderaan yang sebagai menyatakan sokongan mereka, dan rata-rata yang saya boleh lihat adalah pengundi Perikatan Nasional dan PAS di sini. Dan ia juga disambut dengan laungan seperti hidup Perikatan Nasional dan juga bakal menamakan Perdana Menteri mereka Tan Sri Muhyiddin Yassin di sini. Dan itu satu. Dan apabila saya di sini dan tepat pada pukul 6 petang tadi kita menyaksikan bahawa pusat pengundian di Sekolah Sri Penanti tutup dan pusat pengundian Sri Penanti adalah salah satu daripada 331 pusat pengundian di sini. Dan saya juga difahamkan terdapat satu kes SPRM yang direkodkan di pusat pengundian di sini, iaitu melibatkan berlakunya apabila seorang pengundi dah hadir kira-kira pukul 3 petang tadi untuk mengundi, dan dimaklumkan bahawa identiti beliau sudah digunakan oleh pengundi yang lain, maka beliau tidak dapat mengundi hari ini. Itu dan jurutu dua pegawai SPRM hadir ke pusat pengundian ini sebentar tadi untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya. Dan itu salah satu kes yang direkodkan di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Sri Penanti. Dan saya juga difahamkan daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai ada beberapa kes lain yang turut dilaporkan di Pulau Pinang terutamanya. Dan pun begitu saya akan cuba mendapatkan angka sebenar berapa kes SPRM yang dilaporkan di sekitar Pulau Pinang. Dan saya kira itu sahaja perkembangan saya boleh kongsikan sebab kawasan ini terlalu bising dan saya tak dengar sebenarnya apa yang dicakapkan oleh Ehsan atau Cynthia sebenarnya. Baik, terima kasih Umar Wati. Meriah sekali di sana. Bukan saja teruja mengundi tu, teruja juga tengok Umar Wati crossover kot dekat situ. Apa pun tarik nafas Umar, dan kita akan dapatkan perkembangan terkini bukan saja di Pulau Pinang tetapi di ke semua negeri-negeri lain. Kita nak bertanya kepada Datuk dan juga Cik Hafizi melihat kepada suasana dan juga keadaan sekarang. Tapi SPR baru mengumumkan 70% setakat pukul 4 petang, dan dari segi kiraan peratusannya mungkin berbeza dengan PRU ke-14, tetapi dari segi jumlahnya ada sedikit peningkatan disebabkan jumlah pengundi yang berbeza pada tahun ini iaitu pada PRU ke-15. Datuk melihat kepada bagaimana sepanjang perjalanan hari ini sebelum kita nak berbincang lanjut berkaitan dengan pembentukan kerajaan, siapa yang mendapat mandat dan sebagainya, tetapi di antara perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang pengundian sehingga ia ditutup pada pukul 6 petang tadi. Pada saya rasa yang paling penting, kalau sebelum ni kata-kata orang cakap kenapa perlu keluar mengundi, undi mereka di whatever yang dah berlaku. Tapi menunjukkan bahawa kesedaran demokrasi rakyat itu tinggi, bahawa ada keperluan. Dan hari ini terbukti masih mereka keluar walaupun pernah berlaku apa juga yang mandat yang mereka berikan telah dikhianati. Jadi pada saya ini juga mesej kepada calon-calon yang bertanding yang akan menang kerusi supaya mereka pegang mandat rakyat ini. Inilah sebabnya kita mengadakan pilihan raya. Bukan untuk wakil rakyat. Lepas ini mereka pilih ikut suka mana yang dia perlukan. Rakyat memberi mandat dan ini perlu. Jadi keluar ramainya rakyat mengundi itu memberi satu indikator penting bahawa rakyat merasa benda penting, mereka keluar. Selepas ini wakil rakyat perlu mengambil ini sebagai tanda isyarat mereka juga harus mengambil menjaga demokrasi ini dengan baik. Baik, sekiranya kita melihat mood PRU ke-15 kalau dibandingkan Datuk ada kata tadi mood dia mungkin sebelum ni ada sedikit political fatigue, tak nak keluar undi, tapi
Selepas 2 minggu berkempen, apa yang telah berlaku? Mengapa Datuk merasakan moodnya berbeza melihat, pula? kalau banding waktu PRU yang lalu, saya tidak aktif membuat analisa sebab waktu itu saya ada jawatan yang saya memberi fokus. Tapi waktu itu mungkin 2 minggu sebelum GE14 kita sudah merasa perbezaan berbanding dengan, sebab benda ni dia macam pattern, polarnya bila berubah kita boleh melihat perbezaan. Kali ini kita tak nampak benda tu 2 minggu yang lalu, tapi di akhir 3 atau 4 hari kita melihat ada seolah-olah satu perkara yang berlaku menyebabkan orang menimbul kesedaran, yang menyebabkan dia mahu keluar dan mengambil tahu apa yang berlaku. So apa pun keputusannya kita tak tahu. Tadi pun berdasarkan apa yang dilaporkan ada di berbagai yang kita boleh lihat. Jadi kita cuma boleh mengharap apa pun keputusannya, kita perlu semua rakyat dan ahli politik dan parti-parti politik terima dengan berlapang dada. Mood yang berubah ini juga sebabnya persepsi yang mereka timbulkan. Jadi masa kempen itu dia boleh memenangi berdasarkan naratif yang siapa yang boleh meyakinkan rakyat. Jadi peperangan itu adalah peperangan naratif yang dimainkan oleh orang yang berkempen. Cuma yang saya kesal, sepatutnya kita lebih maju ke depan ini, tidak perlu lagi nak menggunakan platform masa kempen ini untuk menjatuhkan mana-mana pihak. Sepatutnya masing-masing menerangkan apa yang boleh dilakukan. Dan saya pun pernah berbual, saya kata yang saya nak dengar daripada bakal wakil rakyat ataupun wakil-wakil parti yang mungkin ada kuasa untuk bercakap, bagaimana kita nak memperbaiki keadaan negara dari segi ekonomi. Penting. Mata wang negara kita, nilai mata wang kita. Saya belum dengar lagi siapa yang kata apakah idea mereka untuk memperbaiki nilai mata wang kita. Masalah employment, pengangguran kita daripada 450,000 sebelum COVID dah sampai 500 lebih 600,000. Apa yang perlu dilakukan? Benda-benda ini saya rasa rakyat boleh desak dan mahu tahu apa rancangan yang nak dibuat. Cuma itu ada yang disebut secara terus tapi tidak spesifik. Mungkin pada GE akan datang penumpuan harus diberi untuk memberi penyelesaian pada rakyat. Sudah tentu cabaran ekonomi adalah cabaran paling besar yang akan government baru kita yang akan ketahui nantilah apabila menjadi kerajaan. Jadi Hafizi sebagai seorang yang melihat kepada bagai ekonomi tadi, Datuk ada menyatakan kejatuhan ringgit, kenaikan harga barang, inflasi dan juga keyakinan pelabur, terutamanya pelabur asing terhadap Malaysia. Kalau kita lihat ketidakstabilan politik dalam masa beberapa tahun ini telah menyebabkan keyakinan itu terhadap Malaysia telah merudum sedikit. Jadi kerajaan yang akan terbentuk nanti di Putrajaya, kerajaan bentuk apa yang kita nakkan untuk menghadapi cabaran-cabaran ekonomi ini? Yang pertama, kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil. Dan stabil ini tidak semestinya terbentuk oleh satu parti saja. Ia boleh dibentuk menerusi satu gabungan yang hybrid, dan saya menjangkakan bahawa ini akan berlaku berdasarkan apa yang saya lihat hari ini. Jadi apa yang penting dengan kestabilan yang ada, kita perlukan satu komitmen terhadap polisi yang jelas. Kerana 2-3 tahun yang kebelakangan ini, kerajaan tidak dapat meletakkan satu fokus yang agak jangka masa panjang kerana mereka tahu bahawa kerajaan yang ada ini mungkin akan terlerai sekiranya ada parti ataupun beberapa pemimpin yang menarik undi kepada kerajaan. Jadi pelabur-pelabur dalam 2-3 tahun kebelakangan ini telah melihat sebagai satu indikator bahawa mungkin Malaysia tidak cukup bersedia untuk menerima pelaburan mereka dan mereka mengambil satu pendekatan wait and see. Bila ada polisi yang jelas untuk jangka masa yang panjang dan mereka tahu bahawa kepimpinan itulah yang akan membawa polisi ini, mereka akan meletakkan kapital mereka. Jadi adakah PRU ke-15 ini dinanti-nantikan oleh pelabur yang masih mengambil wait and see approach ini? Sudah tentunya kerana dalam masa 3-4 tahun yang lepas kita telah bertukar Perdana Menteri sebanyak 3 kali. Dan ada pertukaran dari segi dinamika politik itu sendiri. Daripada Pakatan Harapan berpecah, kemudian ada Perikatan Nasional bergabung dengan Barisan Nasional dan sebagainya. Jadi kali ini, jikalau ada pun satu gabungan tersebut yang perlu dibentuk,
perlu dipilih oleh rakyat sendiri. Dan hari ini kita akan melihat sama ada rakyat percaya atau tidak kepada naratif gabungan yang dibawa oleh contohnya Perikatan Nasional, Barisan Nasional ataupun gabungan dengan Sabah dan Sarawak bersama Pakatan Harapan contohnya. Kita perlu lihat apa sebenarnya yang rakyat percayai dan melalui kepercayaan yang diletakkan ini barulah kerajaan stabil dapat dibentuk dan menerusi kestabilan ini kita boleh mendapat satu perspektif ekonomi yang lebih jelas. Lebih-lebih lagi tahun depan akan ada satu kemelesetan ekonomi secara global dan akan memberi impak yang secara terus kepada pengeluaran ekspor negara contohnya kerana demandnya akan mengurang. Jadi adalah penting untuk kerajaan bersedia selepas mendapat mandat untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, jangka panjang dan juga permasalahan lain seperti kemungkinan banjir yang akan berlaku pada bulan Disember dan awal Januari. Banyak perbincangan sebelum ini bercakap berkaitan dengan kestabilan politik dan sebagainya. Mungkin ada waktu-waktunya kita melihat kepada parti-parti yang mungkin menang secara dominan. Tetapi di hujung-hujung ini kita dapat menyaksikan ia average. Mungkin kita tidak dapat pastikan mana parti ataupun gabungan yang mungkin mendahului secara konsisten ataupun dominan. Tapi antara perkara-perkara ini adalah membentuk satu bentuk kestabilan dalam kerajaan pasca PRU15. Tapi ini kita akan bawakan seketika nanti sebab waktu ini banyak lagi perbincangan dan juga keputusan-keputusan tidak rasmi yang Luqman Haris telah pun bersedia dari dalam Dewan Rakyat secara virtual ketika ini. Silakan Luqman. Ya, Ihsan, 10 minit sebelum jam 7 malam, beberapa lagi keputusan rasmi sudah pun kita terima. Saya difahamkan air hitam juga kita dah ada keputusan yang tidak rasmi setakat ini. Keputusan semasa boleh kita paparkan. Air hitam P148 setakat ini menyaksikan Sheikh Omar Bagharib Ali, calon Pakatan Harapan mendahului Datuk Seri Wee Ka Siong dengan hanya kira-kira 30 undi. Wee Ka Siong sudah tentu adalah penyandang di sini dan nama heavyweight di air hitam ni sudah memenangi kerusi ini sebelum ini beberapa kali. Dan beliau setakat ini berada di tempat kedua tapi baru setakat jam 6.45 petang sebentar tadi. Jumlah undian yang sudah pun dikira kalau kita lihat lebih kurang 300 lebih di kawasan yang berpengundi agak ramai. Di air hitam ini ada berapa ratus ribu pengundi di sini kita lihat. Ada 61,041 pengundi yang berdaftar dan baru dikira 320 tapi PH mendahului setakat ini. Adakah ini kita akan menyaksikan mungkin beberapa kejutan di kerusi-kerusi kubu kuat tapi masih lagi terlampau awal untuk kita tentukan. Itu di air hitam. Saya difahamkan di Iskandar Puteri juga ada, tapi apakah kerusi seterusnya yang boleh dikongsikan di sini? Di Kelang setakat jam 6.13 petang sebentar tadi kerusi yang ada 7 penjuru didahului oleh calon Barisan Nasional. Sama seperti apa yang kita kongsikan setakat kira-kira 15 minit lepas, Barisan Nasional masih lagi memegang lead itu melalui T. Hoi Lian dengan 427 undi. Calon PN di tempat kedua Jaya Chandran 353 mengekori rapat dan Ganabati Rao Veraman hanya 63 undi untuk PH setakat ini. Selebihnya 2 orang calon bebas, seorang calon Parti Warisan Sabah, seorang calon PRM, masing-masing 16 undi dan juga yang lain-lain hanya 1 digit. Ini P110 setakat jam 6.13 petang di Kelang. Dan beberapa lagi kerusi, saya difahamkan kita juga ada keputusan yang tidak rasmi, beberapa kerusi di Borneo juga. Ini adalah di Iskandar Puteri sebelum kita pergi ke Borneo. Iskandar Puteri, Jason Teo Siu Hock mendahului dengan 555 undi, meninggalkan calon di tempat kedua Perikatan Nasional Jashin Tan Nam Cha 241 undi dan Liu Chintong nama besar di sini 41 undi di tempat terakhir setakat ini, setakat jam 6.43 petang. 6.43 petang, kira-kira 10 minit yang lepas. Chintong berada di tempat terakhir di P162 Iskandar Puteri. Baru kira-kira 800 undi yang dikira, masih lagi awal. Kita lihat perjalanan di Iskandar Puteri, kita akan ikuti rapat. Seperti mana kita ikuti rapat 219 kursi parlimen dan 116 kursi DUN yang lain. Keputusan tidak rasmi di Sarike di Borneo. P208, 1 lawan 1 di sini, agak rapat. Dan sekali lagi kita saksikan, trend pengiraan undi di Borneo itu agak laju. Sudah 14,000 lebih undi dikira di sini. Setakat jam 6.38 petang tadi. Huang Tiong Si, calon GPS, menjadi satu lagi calon daripada GPS yang membuka langkah kanan untuk GPS di Sarawak. Mereka agak gagah di saat-saat awal ini. Mendahului juga di Sarike, 7,344 undi. Calon PH Roderick Wong mengekori rapat 7,113. Kira-kira 200 sahaja perbezaannya. Tapi jumlah undi yang dikira di sini hampir 15,000. Sekali lagi kita saksikan trend pengiraan undi yang jauh lebih pantas di Borneo berbanding di Semenanjung. Di Sarawak khasnya. Kita lihat kerusi satu lagi, kita faham ada juga kerusi-kerusi di Sabah yang kita sudah mula
terima keputusan tidak rasmi. Sebelum itu Puncak Borneo P198 penyandang Willy Mongin melebarkan leadnya terhadap Diok Dios dengan lebih 6,000 undi setakat ini, 6,035 setakat jam 6.25 petang. Diok di tempat kedua, agak jauh sedikit ketinggalan setakat ini, 3,137 undi, dan calon PSB Yana Akam masih lagi merekodkan atau mencatatkan undi hanya 3 angka, 863. Sudah hampir 10,000 dikira di Puncak Borneo di sini. Willy Mongin penyandangnya agak selesa setakat ini, 6.25. Tapi masih lagi banyak, belum lagi dikira. Dan Sabah difahamkan ada lagi juga kerusi selepas Sarawak. Kerusi mana yang sudah kita perolehi keputusan tidak rasmi? Batu Sapi, 5 penjuru P185. Khairul Firdaus Akbar Khan, calon GRS mendahului. 334 undi, meninggalkan calon Pakatan Harapan Liao Fui Fui 250, tapi tidak begitu jauh, kurang 100 undi. Calon warisan di tempat ketiga alias Hani dengan 143. Calon bebas Othman Ahmad 7 undi, dan juga Parti Pejuang Tanah Air Boni Yusof Waniko Abdullah 4 undi. Othman dan Boni nampaknya jauh ketinggalan setakat ini. Setakat jam 6 lebih sebentar tadi, Khairul Firdaus Akbar Khan, calon GRS, membuka langkah kanan untuk GRS. Saya kira ini adalah keputusan tidak rasmi pertama yang kita lihat GRS mendahului. Adakah kita ada lagi kerusi-kerusi keputusan tidak rasmi yang boleh kita kongsikan? Kembali ke Semenanjung, Mersing. Tadi kita kongsikan Iskandar Puteri, kita kongsikan Keluang, kita kongsikan Air Hitam. Ini Mersing pula. P154, Islahuddin Abbas yang membawa bendera Perikatan Nasional mendahului dengan agak sihat setakat ini, 623. Meninggalkan calon biru satu lagi, Barisan Nasional, Abdul Latif Bandi, 267. Calon Pakatan Harapan ketinggalan agak signifikan setakat ini. Fatin Zulaika Zaidi hanya 79 undi di situ. Parti Pejuang Tanah Air GTA, Nur Fatimah Ibrahim meletakkan Nur Fatimah Ibrahim dengan hanya 5 undi diperolehinya setakat ini, dan juga calon bebas Ismail Don hanya memperoleh 1 undi setakat ini. Ini setakat kira-kira saya kira 15 atau 20 minit yang lepas. Mersing 5 penjuru, menarik untuk kita lihat di sini, lead Barisan Nasional atau Perikatan Nasional sebenarnya di Mersing agak sihat tapi masih lagi agak rapuh, terutamanya di saat-saat awal ini. Itu saja untuk keputusan tidak rasmi setakat ini. Ehsan, sudah tentu banyak lagi, ratusan lagi kerusi kita akan bawakan kepada anda selepas ini. Kembali kepada Ehsan sebelum kembali lagi kepada saya di Dewan Rakyat ni. Terima kasih Luqman. Nanti kerusi-kerusi di dalam Dewan Rakyat virtual itu akan diisikan dengan warna mungkin selepas kita mendapat keputusan rasmi daripada SPR. Tetapi kami bawakan kepada anda sejak pukul 6 tadi adalah keputusan tidak rasmi. Kita nak melihat kepada perjalanan kiraan undi di pusat-pusat penjumlahan undi seluruh negara. Cynthia, kita nak bersama dengan kita juga rakan di set touchscreen di newsroom telah bersedia dengan perkembangan terkini, diskusi, conversation di social media. Ashraf Hasnan, silakan. Dia masih ni lagi, masih tak jumpa lagi nak sentuh skrin tu. Okay, baik. Sebab ada perkembangan kita bawakan. Tapi kembali ke diskusi dulu. Betul. Kita nak melihat kepada apa yang saya bawakan tadi. Kita melihat kepada bagaimana nak form government dan sebagainya. Tapi nanti kita nak juga analisis beberapa kawasan dan juga kerusi-kerusi penting, khususnya kita nak melihat kepada jumlah yang dah dikira dan sebagainya. Tetapi Cik Hafizi, ini sangat penting bila kita bercakap berkaitan dengan kestabilan politik, pengukuhan ekonomi. Paling utama adalah berkaitan dengan poket rakyat, seperti yang dinyatakan tadi bahawa mungkin kita akan mengalami kemelesetan ekonomi pada 2023 khususnya. Apa sebenarnya yang perlu digerakkan oleh bakal Perdana Menteri nanti bersama dengan menteri-menteri kabinetnya dalam memastikan bahawa semua ini terjaga? Kita tidak mahu lagi melihat kepada kesusahan rakyat, masalah ekonomi melibatkan Malaysia dan juga global khususnya. Ya, yang pertama adalah berkenaan dengan isu inflasi dan kos sara hidup. Kita tahu bahawa walaupun ini adalah satu fenomena global, tetapi sebenarnya 90% daripada makanan yang kita ada di atas meja adalah diimport dari luar negara. Jadi kerajaan yang baru perlu memberikan penekanan yang khusus bahawa makanan yang kita ada ni boleh dikeluarkan dari dalam negara, dan oleh itu kita dapat mengawal kos dengan lebih berkesan dan juga mungkin menambah bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil-kecilan dan sederhana untuk digerakkan ke arah industri agriculture ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan masalah
subsidi yang kita ada. Kerana kita tahu bahawa subsidi yang kita ada adalah 77 bilion akan dibelanjakan tahun ini dan 30 bilion daripada 77 bilion tersebut adalah dibelanjakan untuk subsidi petrol. Dan mengikut data, 70% daripada subsidi petrol tersebut adalah dibelanjakan kepada golongan T20. Jadi persoalannya adalah patutkah kita membelanjakan duit tersebut untuk memberi bantuan yang lebih tersasar kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang dikategorikan sebagai perlu menerima bantuan. Itu persoalan yang penting. Kerana apa? Kerana dalam masa yang sama kita perlu ambil tahu bahawa percukaian yang kita ada di Malaysia ini hanya 20% daripada rakyat Malaysia membayar cukai pendapatan. Jadi itu menunjukkan bahawa sama ada nombor satu, ramai rakyat Malaysia tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk membayar cukai. Yang kedua, percukaian yang ada di Malaysia ini adalah percukaian yang tidak cukup meluas untuk menjana pendapatan negara supaya kita dapat menggunakan pendapatan ini untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan untuk menambah baik infrastruktur. Jadi ini adalah isu-isu penting yang perlu diberikan perhatian khusus. Tetapi lebih penting lagi adalah permasalahan gaji. Kerana kita tahu bahawa gaji yang wajar disarankan oleh Bank Negara 2,700 sebulan. Tetapi lebih daripada 50% daripada penggajian pekerja di Malaysia adalah kurang daripada 2,700 tersebut. Jadi ini merupakan satu yang kita perlu berikan perhatian yang lebih kerana adakah masalah ini masalah struktural, adakah masalah ini adalah masalah yang tidak diselesaikan kerajaan kerana peranan sektor swasta tersebut yang tidak memberikan gaji yang setimpal. Kerana apa? Kalau kita tidak memberi gaji yang setimpal kepada masyarakat dan masyarakat tidak akan dapat membawa satu perubahan kepada gaya hidup mereka ke arah mobiliti sosial yang lebih bagus. Jadi mereka tidak dapat menambah baik kehidupan mereka dan kesannya adalah juga kepada anak-anak mereka. Kita dapat lihat bahawa child stunting di Malaysia ini lebih kurang sama dengan beberapa negara yang dilanda perang di Timur Tengah. Ini tidak sepatutnya berlaku di Malaysia. Jadi kerajaan mempunyai satu peranan yang besar agar isu-isu besar ini dapat diselesaikan dengan keadaan kewangan yang negara kita ada ini. Dalam masa yang sama, kita juga perlu ambil kira bahawa kemelesetan ekonomi akan mendatang, macam saya jelaskan sebentar tadi. Perlu ada satu polisi yang jangka masa pendek, pertengahan dan panjang untuk permasalahan ini diselesaikan mengikut fasa-fasa yang tertentu. Kerana kita tidak dapat lihat daripada kerajaan lepas, pemotongan tersebut kepada bantuan yang miskin adalah terlampau drastik sehingga kan mencetus kemarahan terutamanya daripada kaum-kaum Melayu, daripada golongan orang Melayu. Jadi kita tidak mahu permasalahan yang sama untuk berlaku dan pendekatan yang dibawa kerajaan itu adalah pendekatan yang berdasarkan data, objektif tetapi juga gradual, bukan terlampau drastik sehingga boleh mengakibatkan rakyat untuk mengikat perut dengan tidak semena-mena. Saya tambah sikit. So, saya rasa poin yang mula Saudara Hafiz sebut tu penting tentang kebergantungan kita kepada import food. Kalau silap saya figurnya almost 55 bilion kita belanja untuk membeli. Dan ini juga berkait rapat kepada food security. Dan benda-benda ini ada kaitan dengan masa depan negara kita. 5 tahun akan datang, siapa juga yang jadi kerajaan, perlu memikirkan tahun depan 2023. SDG, Sustainable Development Goal, perlu dicapai by 2030. Betul sebelum ini kita melaporkan Malaysia telah cross poverty line. Jadi SDG 1 tu ramai yang kata kita dah berjaya, tapi saya masih mempersoalkan terutama selepas MCO period dengan COVID pandemik dan sebagainya, bagaimana kita perlu melihat semula masalah orang yang jatuh daripada kedudukan keadaan, ada yang M40 dah jatuh ke bawah disebabkan apa yang berlaku semasa COVID itu. Ini semua juga perlu ditangani di samping apa yang disebut tadi. We talk about education. Ramai generasi yang they call the lost generation. Kerajaan yang akan datang perlu mencari jalan bagaimana nak bukan setakat stunting sahaja, tapi dari segi pendidikan ketinggalan ini perlu disegerakan. Kita yang menjadi masalah bila cakap tentang kemiskinan, betul kita bangga Malaysia dah baik menangani poverty, tapi yang saya merisaukan kalau kita kata kita dah menyelesaikan masalah kemiskinan, kenapa SDG 2 dari segi orang yang hunger masih ada? Jadi masih ada, kita pergi soup kitchen masih diperlukan, orang masih beratur dan sebagainya. Something is wrong somewhere. Jadi saya rasa kerajaan yang akan datang ni ada banyak kerja yang perlu dilakukan. Benda-benda ini penting untuk membawa Malaysia keluar daripada
kemelut yang sedang kita hadapi sekarang. Membawa isu dan juga kemelut besar yang dinyatakan oleh kedua-duanya tadi, kita nak membawa selepas ini kepada antara wajah-wajah ataupun bagaimana coalition sekiranya berlaku kalau tidak ada parti ataupun gabungan yang mungkin mendapat simple majority dan sebagainya. Dan Tapi saya rasa Ehsan, bukan sahaja kita nak lihat parti mana yang menang, gabungan mana yang menang, kita juga nak tahu siapakah mereka yang bakal memenuhi kabinet nanti. Itu juga yang penting kerana setiap kementerian, isu-isu yang diutarakan oleh saudara sekalian ni memerlukan pelan jangka masa panjang. Jadi the overview, the thinking tu perlu berbeza sedikit dalam kita menepani cabaran yang amat berbeza untuk Malaysia. Ya. Ini kita nak kongsikan juga di website dan juga mungkin di platform-platform digital yang lain bersama dengan Haris yang kini berada di News Desk ataupun Newsroom Astro Awani. Haris, mungkin ada perkembangan terbaru yang Haris nak bawakan dalam perbincangan dan juga analisis kita dalam tempoh keputusan tidak rasmi setakat ini. Haris, silakan. Ya, Ehsan dan juga Cynthia, sudah tentu kalau kita nak bercakap berkenaan dengan apa yang berlaku di media sosial, terlalu banyak, macam-macam ada di media sosial. Tetapi di astroawani.com, saya bawa dahulu perkembangan terkini di astroawani.com. Benar, rakan-rakan editor web dah push banyak sebenarnya story-story, laporan-laporan menarik di astroawani.com. Termasuklah kalau kita bercakap berkenaan dengan PRU15, banyak juga cerita-cerita sampingan yang lain daripada kita hanya bercerita soal pertembungan politik antara individu-individu parti-parti. Antaranya adalah perkembangan terkini di mana suami isteri maut kereta terbabas dalam perjalanan ke pusat mengundi. Termasuklah antara lain cerita-cerita color story apa yang berlaku seperti pengundi berbusana tradisional dan juga Captain America tarik perhatian ketika mengundi, dan kemudian seperti proses pengundian. Termasuklah ada satu okey, sebelum ni kita pernah cakap pasal blackout. Ada yang menyatakan bahawa berlaku blackout di beberapa kawasan sebelum ini, tetapi pada ketika ini polis menafikan berlaku blackout di pusat undian di SJKC Kepong. Baik, itu di astroawani.com. pru.astroawani.com juga banyak laporan-laporan dan juga boleh untuk anda main dan juga nak try, nak lihat macam-macam perkara dekat pru.astroawani.com. Okey, di unjuran, sebenarnya kalau anda lihat dekat unjuran ini, anda boleh pilih ataupun anda boleh meletakkan color ataupun warna di kerusi-kerusi tertentu pilihan anda, dan daripada situ anda boleh menentukan dan juga boleh mengandaikan gabungan-gabungan yang bakal berlaku. Baik, contohlah kalau kita pilih satu, okey, warna biru, pink dan sebagainya, itu menentukan indikator-indikator tertentu dan juga ia mewakili parti-parti tertentu. Dan kalau anda pilih tukar kepada warna biru, ini adalah Barisan Nasional. Katakanlah anda letak di sini, ini adalah bebas, Barisan Nasional, gabungan lain-lain, gabungan Parti Sarawak. Ini sebenarnya anda boleh guna ataupun meletakkan unjuran anda sendiri, kerusi-kerusi menarik untuk anda jangkakan apa yang boleh kita lihat mungkin pada tengah malam ataupun awal pagi nanti. Baik, seterusnya antara lain di pru.astroawani.com ini juga adalah berkenaan dengan laporan terkini berkait dengan calon. Kerana kalau kita cakap berkenaan dengan calon ini, berbalik cerita-cerita politik, banyak sebenarnya individu-individu yang telah kami senaraikan yang bertanding pada PRU15 kali ini. Anda boleh cek profil mereka masing-masing. Adakah mereka akan menang ke? Boleh mempertahankan kerusi ke? Ini sebenarnya antara perkara-perkara yang boleh anda layari di astroawani.com. Baik, selepas itu ada antara perkembangan terbaru daripada Map Malaysia. Okey, penting untuk anda tahu, ini merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia, dikeluarkan sekitar jam 6.50 petang tadi, di mana perkembangan terkini dikatakan ataupun amaran ribut petir di beberapa kawasan seperti di Kedah melibatkan Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baharu, Pulau Pinang, Perak melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Pahang, Selangor melibatkan daerah Hulu Selangor,
Johor, Mersing, Sarawak melibatkan Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu. Di mana unjuran ini diletakkan ataupun dikeluarkan pada 6.50 petang tadi sehingga 9 malam amaran ribut petir ini, dan sudah tentu kami akan teruskan membawa perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Apa yang berlaku di media sosial juga termasuklah perkembangan terkini melibatkan cerita-cerita rakyat juga akan kami angkat kembali bersama Ehsan dan juga Cynthia. Baik, difahamkan. Terima kasih Haris Ashraf Hassanan. Dan difahamkan juga kita kini mendapat lebih unofficial result, keputusan tidak rasmi. Kita terus sahaja ke set virtual Dewan Rakyat bersama Luqman Haris. Luqman. Ya, Cynthia, 2 lagi kerusi saya difahamkan di Negeri Sembilan. Pertama sekali adalah Seremban, kerusi yang agak menjadi kubu kuat untuk Pakatan Harapan dan juga YB Anthony Loke. Apa prestasi terkini bagi Anthony Loke dan juga yang lain di Seremban? Nampaknya Anthony Loke berada di tempat ketiga setakat jam 7.08 malam sebentar tadi. Felicia Wong memegang lead ataupun majoriti yang agak tipis di sini. Felicia Wong mengumpul 757 undi. Di tempat kedua adalah Fadli Cik Mi, calon Perikatan Nasional 654. Dan Anthony Loke mengikori rapat Fadli dengan 650 undi. Beza 4 saja dan mereka berdua beza kira-kira 100 undi dengan Felicia Wong pendahulu di P128 Seremban. Calon Parti Pejuang Tanah Air masih lagi 2 digit, 16 undi berjaya dikumpul. Seorang calon bebas yang bertanding di sana, Izzat Leslie, 4 sahaja, 1 digit setakat ini. 5 penjuru di Seremban ini mungkin terbukti lebih sengit berbanding yang kita jangkakan. Dan satu lagi kerusi di Rasah Engkian 6. 1014 undi setakat ini. David Chung di tempat kedua, 882 Perikatan Nasional. Pakatan Harapan setakat ini berada di tempat terakhir. Chucky Chin berada mengumpul 767 undi setakat jam 7.09 malam sebentar tadi. Di Rasah, BN mendahului. Di Seremban juga, PH berada di tempat ketiga sebentar tadi. Tapi sudah tentu jurangnya tidak begitu besar. Pengundiannya ataupun pengiraan undinya juga masih lagi agak perlahan. Puluhan, ratusan ribu lagi undi masih lagi belum dikira di 2 kerusi ini. Tapi itu yang saya ada untuk kongsikan setakat ini. Lebih banyak kita akan kongsikan sejurus selepas kami menerimanya. Cynthia dan juga Ehsan. Lebih banyak selepas ini, tenaga pun kena lebih lagi lepas ni. Dan pastinya itu perkembangan kami akan bawakan kepada anda sampailah kerajaan terbentuk, dan selepas itu ada analisis penting, dan kita nak melihat kepada bagaimana dan juga parti mana ataupun gabungan mana yang akan memperoleh majoriti mudah 112, ataupun kita dapat menyaksikan satu bentuk gabungan dalam kalangan parti-parti politik untuk membentuk kerajaan. Cynthia. Ya, dan saya rasa selepas GE14 PRU ke-14 tiada lagi istilah dominant party or two party system, dan kini wajah demokrasi baharu Malaysia sudah terbuka. Lebih banyak saingan, lebih kompetitif. Tapi dari segi gabungan tu mungkin kita tengok dulu result macam mana. Kita tunggu result tu. Tapi mungkin kita ke Datuk ya. Melihat kepada perikatan politik utama ketiga-tiganya, ya kita tengok BN, PH, PN, kesemuanya pernah memegang tampuk pemerintahan. BN 62 tahun, PH 22 bulan, PN 17 bulan, dan mungkin masih ini kita nak tengok track record, kerana pengundi pun akan mengundi ikut track record performance mereka. Datuk, bagaimana? Itu saya menilainya berdasarkan manifesto yang disediakan oleh parti-parti ini. Kalau dulu mungkin orang setengah parti yang membuat manifesto, dia main letak je sebab dia tak pernah memerintah. Sekarang ini hampir kesemua mereka punya pengalaman. Jadi pada saya mengharapkan manifesto itu lebih realistik, lebih pragmatik, lebih berbentuk yang menyelesaikan masalah daripada perkara-perkara yang hanya menjanjikan, mereka sendiri yang menyebut menjanjikan bulan dan bintang kan. Tetapi seperti yang saya sebut di awal tadi, benda-benda pokok yang kita bincangkan ini tentang penyelesaian masalah nilai mata wang, tentang benda-benda wages, tentang unemployment ini tidak ditangani secara detail, tidak diberi untuk kita menilai benda-benda ini boleh dilakukan tidak. Jadi kita tidak tahu. Jadi apa pun, saya selalu sebut kita tak ada crystal ball nak membuat ramalan. Saya tak suka pun nak kata sama ada si grup ini dengan grup ini akan berkongsi kuasa dan sebagainya. Tapi yang penting saya rasa semua mereka ini perlu melihat ujungnya nanti untuk kepentingan rakyat Malaysia terbanyak. Jadi tidak boleh lagi mereka merasakan kami saja mesti berkuasa atau kami dengan sipolan ini saja boleh.
dia perlu melihat bagaimana kita boleh mewujudkan satu kerajaan yang terbaik. Cynthia sebut tadi, kita perlukan orang menteri-menteri yang boleh berfikir, yang boleh menganalisa masalah dalam negara dan merancang untuk 5 tahun akan datang. SDG 2030 will come dalam 7 tahun akan datang. Dan kita masih banyak SDG yang tak selesai ni. Itu belum kita kira benda-benda lain yang perkara yang perlu ditangani. Jadi saya berharap ialah nak cakap benda lain untuk pengundi dah terlepas waktunya. Tapi untuk bakal jadi wakil rakyat ni, masuk ke Dewan Negara, Dewan Rakyat, siapa juga 222 tu, buatlah, gubahlah undang-undang yang terbaik, dasar-dasar terbaik untuk negara. Sebab itu setengah bila ada orang kata, oh saya nak jadi calon ni sebab saya nak membantu orang miskin. Seorang tak boleh bantu orang miskin. Dia perlukan majoriti dalam parlimen untuk membuatkan dasar yang boleh, yang praktikal, yang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Jadi kita berharap, dan saya berdoa, memang ada kolom saya yang terakhir saya tulis pun, saya berdoa, saya rasa inilah harapan untuk Malaysia. Jadi untuk mereka juga fikirkan apa kepentingan rakyat dan membelakangi kepentingan peribadi mereka. Ya. Saya dah bersama dengan Hafizi, tapi ada satu kerusi panas unofficial result bersama dengan Lokman difahamkan untuk kerusi Tambun. Silakan Lokman. Ya, Ihsan, kerusi yang sangat-sangat panas, kerusi yang mungkin paling diperhatikan rapat dalam PRU kali ini, Tambun P63. Sudah kita terima keputusan tidak rasminya setakat jam 7.13 malam tadi, dan keputusan tidak rasminya adalah penyandang Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mendahului semua calon yang lain. Calon Barisan Nasional Aminuddin Mat Hanafiah berada di tempat kedua, dan satu lagi calon heavyweight yang mahu mencabar peja, Anwar Ibrahim, berada di tempat ketiga setakat ini. 118 undi. Parti Pejuang Tanah Air satu-satunya calon yang memperoleh hanya satu digit saja undi setakat ini, 7 undi. Ini setakat jam 7.13 malam sebentar tadi. Pada PRU 14, Datuk Seri Faizal Azumu menang kerusi Tambun ini dengan majoriti 5,000 lebih. Setakat ini beliau ada majoriti 600, tapi sudah tentu ini masih lagi sangat-sangat awal. Datuk Seri Anwar Ibrahim di tempat ketiga, 118. Kita lihat sudah tentu persaingan masih lagi terbuka di Tambun ini. Sudah tentu baru jam berapa kan? Baru jam 7.15 malam. Seperti mana di 219 kerusi lain yang dipertandingkan hari ini. Kerusi ini sudah tentu kita akan terus perhati rapat. Kerusi yang sangat-sangat panas. Mampukah peja mengekalkan pegangannya terhadap kerusi ini? Penyandang kekal di Tambun, atau adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin salah seorang bakal Perdana Menteri, akan menang dan rampas Tambun ini? P63 setakat ini didahului oleh Perikatan Nasional. Dan daripada Parlimen ke-63, kita pergi ke Parlimen terakhir, P222. Keputusan tidak rasmi juga masuk di sini. Saya difahamkan lawas. Henry Sumagong juga mendahului 5,275. Ini majoriti yang agak sihat berbanding dengan Tambun sebentar tadi. Mendahului baru Bian yang hanya memperoleh 2,721 undi di tempat kedua mewakili PSB, dan calon Pakatan Harapan di tempat terakhir, Jaafar Suyut, yang setakat ini hanya memperoleh 326 undi. Ini setakat kira-kira 2 minit lepas, 7.14 malam. Henry Sumagong menang kerusi lawas ini pada PRU 14 dengan majoriti 6,000 undi, 6,000 bulat, 6000. Dan setakat ini kita lihat majoriti yang beliau pegang adalah agak sihat di sini. Lawas 8,322 undi sudah pun dikira di kawasan yang mempunyai pengundi tidak begitu ramai, 33,655. Dan lead juga agak sihat, walaupun ini tidak rasmi, walaupun masih lagi awal, tapi ini mungkin antara petanda yang paling jelas siapa yang mungkin akan menang kerusi ini. Tapi kita tunggu dan lihat sudah tentu. Ihsan. Terima kasih Lokman. Nanti kita akan pergi lagi kepada Lokman. Hafizi, ini keputusan awal, banyak lagi jumlah-jumlah yang akan dikira, dan peti-peti undi yang akan masuk ke pusat penjumlahan undi dan sebagainya. Tetapi adalah penting apabila setiap parti ataupun setiap gabungan meletakkan muka-muka calon sebagai Perdana Menteri, kerana watak inilah yang membawa keseluruhan kabinetnya dalam memacu apa yang kita mahukan, apa yang rakyat mahukan, terutamanya dari segi kestabilan politik, ekonomi dan sebagainya. Sejajar dengan perkara ini, bagaimana Hafizi melihat kepada bagaimana untuk meletakkan konsistennya seorang pemimpin itu bukan sahaja dalam kelompok Malaysia sebagai sebuah negara, tetapi kesinambungannya dalam
tempoh yang sama kepada seluruh dunia. Peranan ini sangat penting, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan pelaburan, ekspor dan sebagainya. Ya, bagi saya yang pertama adalah untuk pemimpin sendiri faham apa sebenarnya masalah yang kita hadapi. Ya. Kerana ramai pemimpin yang katakan bahawa mereka faham berkenaan dengan sesetengah masalah, terutamanya isu ekonomi, tetapi sebenarnya apa yang mereka lontarkan sebagai satu solusi itu adalah solusi yang tidak praktikal. Jadi dalam situasi ini adalah penting untuk para pemimpin. Saya tidak expect pemimpin untuk menjadi semuanya berkelaikan tinggi, semuanya bijak pandai. Yang paling penting adalah untuk mereka mempunyai satu keprihatinan, kebolehan untuk mendengar kepada nasihat mereka yang lebih tahu dan kebolehan mereka untuk menjadi humble, ya, untuk mendengar bukan sahaja daripada perspektif rakyat tetapi juga perspektif mereka yang mempunyai kepakaran tertentu. Dan menerusi satu proses konsultansi ini, mereka akan mendapat satu gambaran yang lebih jelas apa sebenarnya yang lebih penting untuk mereka lakukan dalam masa terdekat dan jangka masa panjang. Dan melalui proses ini juga, pemimpin boleh memilih apakah cara yang terbaik selepas menerima semua pendapat yang berbeza ataupun yang diberikan ini. Kerana tanpa adanya satu proses pendengaran itu, pemimpin tidak akan dapat meletakkan solusi yang betul-betul menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dalam konteks permasalahan global ini, kita perlu mendesak pemimpin untuk melihat sesuatu isu itu sebagai isu yang berkait dengan isu yang lain juga. Contohnya dalam isu kemelesetan ekonomi. Kita tahu bahawa kesannya akan memberi kesan kepada pembelian barangan ekspor kita, dan kesannya bila ada demand yang mengurang, ada kemungkinan bahawa pekerja tempatan juga akan terjejas dan mereka akan dibuang kerja, dan kesannya adalah anak-anak mereka juga akan terjejas dengan permasalahan tersebut. Jadi perlu mengambil satu pendekatan yang lebih menyeluruh, dan untuk mereka fahami apa penyeluruhan permasalahan itu, mereka perlu berlapang dada, mendengar dan tidak hanya berkata, oh ini masalahnya, saya lebih tahu daripada anda dan saya akan melontarkan solusi ini. Dan inilah cara yang terbaik untuk kita menyelesaikan isu tersebut. Kita dapat lihat dalam isu menangani isu inflasi dalam pentadbiran yang lepas, mereka mewujudkan satu komiti jihad inflasi, tetapi dalam masa yang sama ada beberapa pendekatan tersebut yang dikritik oleh pemerhati pasaran sebagai sesuatu yang counterproductive. Jadi apakah kritisisme itu kita perlu fahamkan. Dan salah satu contohnya adalah berkenaan dengan subsidi minyak masak. Ya. Kita hapuskan subsidi minyak masak, dalam masa yang sama ada penyeludupan yang sangat berleluasa, dan penyelesaian kerajaan itu adalah tidak tepat dengan apa yang sebenarnya berlaku on the ground. Subsidi dihapuskan, penyeludupan terus berlaku, tetapi dalam masa yang sama terlampau banyak lompong-lompong yang ada, sampaikan kerajaan tidak boleh terkawal dalam mengawal isu penyeludupan tersebut, dan kesannya rakyat tidak dapat membeli paket minyak masak yang mempunyai harga subsidi, dan minyak masak di kedai-kedai pun semuanya habis terjual kerana mereka semua mengumpulkan minyak masak tersebut daripada jual kepada mereka yang memerlukan. Jadi perlu ada pemahaman yang jelas, dan kerajaan dan pemimpin perlu berlapang dada untuk menerima masalah daripada pandangan mereka yang berbeza dan bukan sahaja pandangan kerajaan. Mungkin bukan sahaja pemahaman yang jelas tetapi juga satu kerajaan yang kohesif, yang senada dengan direction ataupun strategi yang perlu diambil dan berkomunikasi antara satu sama lain. Kementerian ini berkomunikasi dengan kementerian ini. Kerana masalahnya interlaced with each other, right? Kalau katakan masalah harga inflasi, kita nak cakap pasal subsidi, semua ni berkaitan. Okey, Ehsan, nampaknya kita mendapat cue daripada studio menyatakan bahawa kita ada lagi keputusan tidak rasmi. Adakah kita ke Luqman ketika ini? Siti, Ehsan satu kerusi di Kuala Lumpur, di Selangor sebenarnya. Tadi kita buat kerusi di Borneo dan beberapa negeri yang lain termasuk Perak. Kita difahamkan ada keputusan tidak rasmi masuk untuk Damansara setakat ini. Tapi di Damansara masih lagi agak awal kerana 173 undi sahaja yang sudah pun dikira. Daripada jumlah pengundi berdaftar hampir 240,000, Damansara adalah salah satu parlimen yang paling besar di seluruh Malaysia, ya, antara top 3 atau top 5. Tak silap saya, hanya 173 undi baru dikira, dan setakat ini Gobind Singh Dio mendahului dengan 553 undi. Calon Barisan Nasional Tan Kim Tuan di tempat kedua, kira-kira separuh atau kurang separuh daripada undi yang diperoleh oleh Gobind setakat ini. Dan calon Perikatan Nasional mengekori rapat Tan Kim Tuan, Lim Si Ching yang membawa panji PN
memperoleh hanya kurang 7 undi daripada Tan Kim Guan yang berada di tempat kedua. 236 dan 229 masing-masing. Setakat ini Goh Bin Sing Dio memegang majoriti yang agak slim di sini. Tapi seperti yang saya sebut sebentar tadi, hanya 173 undi baru dikira di Parlimen, antara yang terbesar di Malaysia. Pada 2018, Pakatan Harapan memenangi Parlimen Damansara ini dengan majoriti kira-kira 106,000. Majoriti 106,000. Bukan jumlah undi 106,000. Saya kira itu adalah majoriti yang terbesar pada PRU 14 yang lalu. Ini dianggap kubu kuat bagi Pakatan Pembangkang. Tapi apa sahaja boleh terjadi, kita tunggu dan lihat. Damansara setakat ini milik Goh Bin Sing Dio setakat jam 6.40 petang. Cynthia, Ehsan. Okey. Baik Luqman, nanti kita akan bersama lagi dengan Luqman. Nanti kita nak tengok juga kan bila kita ada pembahagian kiraan di saluran 1, 2, 3, 4. Ini kita dapat menilai dan juga menganalisis berkaitan dengan pola dan juga kecenderungan pengundi. Dan masih awal, Ehsan. Ya, masih awal. Kalau kita lihat jumlah undi itu contohnya di Tambun, beberapa ratus untuk setiap calon, tetapi jumlah pengundi di Tambun contohnya 160,000. Jadi kita lambat lagi, it's going to be a long night. Cuma kita bawa keterujaan dulu lah. Sebab nak melihat nombor ini naik, kita ada juga race bar. Kita nak melihat kepada bagaimana bila keputusan rasmi, kita akan naikkan tangga setiap gabungan parti dan sebagainya. Kita nak melihat ke hadapan. Sekarang kita membincangkan mengenai bila orang melihat sekarang, dia dah mula khawatir dan risaukan. Betul. Bila tengok dekat Facebook ataupun mana-mana media sosial, walaupun kita letak unofficial result dekat situ, ni dah kalah dah. Parti ni dah tak boleh dah. Tapi kita sabar dulu, lambat lagi. Kita sabar dululah. Tapi kita membawakan, mungkin elok disimpankan dulu. Kalau kita bawa daripada awal, mungkin dia ada momentum tu, Dato'. Tapi berbalik daripada apa yang kita bincangkan tadi, Dato'. Ini sangat penting. Apabila seperti yang dibincangkan, apa yang Cynthia nyatakan tadi, mungkin selepas PRU yang ke-14, kita tidak lagi dapat melihat kepada parti yang dominan untuk memenangi khususnya. Tetapi Dato', ini sangat penting. Apabila kita bercakap untuk membentuk ataupun melihat kepada satu gabungan, ia mesti kuat. Tapi gabungan ini kadang-kadang dia macam adik-beradik lah. Kadang-kadang walaupun adik-beradik, tetapi pergaduhan itu tetap akan berlaku. Itu adik-beradik yang memang rapat, sedarah, sedaging dan sebagainya. Parti politik ni ideologi dia yang tu ada WhatsApp group lah. sangat berbeza. Jiwa besar untuk parti-parti politik ini sangat penting. Adakah kita sudah ada dan juga berada dalam situasi itu? Tapi bukan sejarah lah, tetapi apa yang kita lihat keterbelakangan sebelum ini, ia tidak membuktikan sesuatu yang baik pun, ataupun sesuatu yang boleh kita mempercayai berkaitan dengan gabungan ini. Itu yang saya cuba ulaskan di awal tadi, supaya mereka lebih berjiwa besar. Sebab sehingga ujung-ujung pun masih lagi menidakkan orang itu dan orang ini. Tapi saya suka apa yang disebut oleh Fizi tadi dan disambut oleh Cynthia. Masalah dia, kalau kita nak maju ke depan, negara ini perlu dipimpin orang yang cukup pandai, yang kalau tidak pun dia boleh lantik Saudara Hafizi untuk beri nasihat. Tapi yang lebih penting, koordinasi. Apa yang Cynthia sebut tadi, saya melihat kita memang benda ini dah almost berlanjutan. Kurangnya koordinasi, masing-masing nak jaga turf. Dan ini tidak baik untuk negara. Sebagai contoh, untuk menarik pelabur masuk, bukan setakat dari ekonomi sahaja. Orang nak melihat, saya pasti kalau saya nak melabur di sebuah negara, saya nak tengok tahap rasuah dia. Kan? Dan kalau kita lihat kita dalam CPI, Corruption Perception Index, dan CPI itu jangan kita fikirkan hanya satu bab tentang rasuah dan ini kerja SPRM. Tidak. Sebab itu pelan anti rasuah nasional yang diadakan itu perlu dilaksanakan, dilakukan oleh semua banyak agensi. Kalau kita nak mendidik rakyat, SPRM tak mampu nak pergi buat kelas nak mengajar tentang anti rasuah. Jadi Kementerian Pendidikan harus melihat bagaimana benda ni perlu dibuatkan daripada tahap tadika. Kita nak mendidik tak boleh tunggu dia dah masuk universiti. Betul. Perlu dimulakan. Ini nak membentuk nilai-nilai baik. Kan? Jadi ini tanggungjawab ramai. Jadi memerangi rasuah bukan hanya satu agensi, tapi semua kementerian perlu melihat. Sebab like what you were trying to say just now, semua ni ada interrelated. Jadi ada kaitan dia.
tentang masalah harga umpamanya. Kementerian Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna ada peranan dia nak mengawal harga berkaitan dengan apa yang Kementerian Kewangan luluskan untuk dikeluarkan bahan yang dapat AP dan sebagainya. So kalau semua ini tidak dibincangkan secara coordinated, kita akan jadi negara yang masing-masing syok sendiri untuk nak capai, nak jadi kementerian terbaik, tapi tidak berjaya nak memberi satu holistic approach nak menyelesaikan masalah. Jadi apapun orang yang datang yang berjiwa besar diharapkan, sebab tu saya kata dia kena ambil approach pertama, map out what are our problems. Masalah dalam negara ni ada daripada A sampai Z. Jadi bila kita dah tahu apa yang mendepani permasalahan kita, apakah approach yang terbaik yang perlu ditangani dan siapa? Kalau perlu, katalah bila parti X dah form government, untuk menyelesaikan masalah B ni, seorang ada kepakaran dalam parti Z umpamanya. Kenapa tidak kita guna untuk kebaikan negara? Jangan lepas ini jangan nak pandang parti-parti lagi. Is that person, kepakaran orang itu diperlukan oleh negara untuk kebaikan rakyat. So tak boleh lagi dia pakai baju merah, dia pakai baju biru, dia pakai baju hijau. Kita kena move ke arah itu. Kalau tengok negara-negara maju, that's how they do it. Kenapa tidak kita lantik teknokrat membantu membentuk menangani masalah negara. Jadi ini saya harapkan boleh berlaku selepas ini. Itu harapan dia. Bila rentas kita parti, terus berharap. kita tengok pula kepakaran-kepakaran dan kita bentuk satu keadaan yang lebih baiklah. Dan itu cukup menarik, Datuk, bila kita bercakap berkaitan dengan gabungan, kita bercakap berkaitan dengan struktur yang lebih kukuh dan sebagainya. Tapi ada keputusan. Saya rasa secara realiti kita lihat kajian-kajian analisis pollster sebelum pilihan raya umum hari ini menyatakan ada kemungkinannya tiada satu coalition yang akan mendapat majoriti 112. Jadi situasi yang kita bincangkan ini, kepakaran dari parti A, kepakaran dari parti B, menteri dari parti lain, itu mungkin kita akan hadapi sekali lagi. Jadi mesejnya saya rasa daripada rakyat ialah kita nak kerajaan yang stabil, kerajaan yang fokus dan juga kerajaan yang berkaliber. Mungkin Hafizi boleh kita dengarkan pendapat. Kalau nak dream team, cabinet dream team, how does it look like to you? Ya, bagi saya yang paling penting dalam satu konteks yang mana kita ada gabungan yang berbeza adalah untuk meletakkan orang yang sesuai di tempat yang sesuai. Jadi inilah macam yang Datuk cakapkan, kita mengikut kepada merit. Ya, terutamanya dalam situasi yang mana kita ada berbagai parti dalam kerajaan itu, kita perlu meletakkan mereka yang paling berkaliber, paling layak untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan satu kerjasama antara menteri-menteri ataupun kementerian yang terlibat. Ya. Tidak boleh lagi ada satu pendekatan, saya daripada parti ini, jadi saya hanya menumpukan kepada kementerian ini seperti mana yang parti saya mahukan. Tetapi perlu ada satu konsep kefahaman bahawa sebagai satu gabungan, inilah cara pendekatan kita untuk menyelesaikan masalah ABC. Dan konsistensi ini adalah sangat penting. Kalau tidak, kita akan ada satu keadaan di mana menteri ini tidak bersetuju dengan menteri sana dan mereka akan ugut sesama sendiri. Saya tak akan buat ni sebab saya tak setuju dengan polisi anda dan anda pun tidak menyokong polisi saya, jadi kita tidak boleh bekerja bersama-sama. Jadi perkara ini perlu diletakkan di tepi dan apa yang lebih penting adalah untuk memfokuskan kepada apa yang terbaik boleh kita lakukan bersama. Tetapi dari segi apa itu dream team, ya, dream team bagi saya adalah sebuah pasukan yang tidak terlalu besar, pasukan yang meletakkan mereka yang sesuai di tempatnya dan membawa bersama mereka satu agenda yang ada satu objektif di penghujungnya. Kerana tanpa satu objektif yang jelas ini, semua inisiatif yang diperkenalkan kerajaan itu tidak akan dapat membawa kepada perubahan yang dimahukan oleh parti-parti ataupun kepimpinan daripada berbagai parti ini. Kerana apa yang lebih penting adalah untuk menjamin bahawa pada akhir kepada term mereka itu, mereka dapat menyelesaikan at least beberapa tema kepada masalah yang kita dapat kenal pasti sekarang. Kita mungkin tidak akan dapat selesaikan semua masalah, tetapi kalau kita dapat selesaikan beberapa tema struktural yang berkaitan dengan permasalahan yang kita semua nampak sebagai rakyat Malaysia, itu sudah cukup bagus untuk satu kerajaan gabungan yang mungkin bakal dibentuk ini. Datuk ada dream team, ada bayangan dah? Tak ada. Tak ada.
Dream team saya adalah orang-orang yang sepatutnya mengangkat governance terbaik sebagai matlamat. Jadi dream team saya bukan orang yang merasakan kalau ada orang buat asset declaration umpamanya menidakkan itu sebagai benda yang menunjuk. Saya rasa mereka perlu faham sekarang ni kenapa benda ni penting pada rakyat. Kita nak tahu kekayaan seseorang calon itu sebab kita boleh monitor selepas dia pegang jawatan adakah dia mengaut keuntungan kekayaan selepas atau kalau dia dah kaya kita tahu. Itu tujuan dia. Jadi dalam banyak negara 150 buah negara di dunia telah memperkenalkan aset digunakan. Jadi kalau kita, ini bukan benda baru dan saya bukan nak kata ini bagus pada parti-parti mana, tapi bila ada orang beri pandangan yang boleh menyebabkan rakyat terpengaruh, itu saya rasa saya perlu betulkan isi governance. Benda ni perlu kita lihat ketelusan tu untuk apa, untuk kebaikan, sebagai cara untuk mencegah rasuah. Itu sebenarnya memang caranya orang lakukan. Jadi kita juga perlu lakukan. Kerajaan semua buat asset declaration. Jadi calon pilihan raya rakyat perlu desak, ini perlu dilakukan, benda yang perlu dilaksanakan. SPR perlu perkenalkan ini untuk semua dilakukan supaya dipaparkan, supaya rakyat tahu berapa banyak kekayaan seseorang itu dan supaya kita monitor 3 tahun, 4 tahun selepas ini, adakah dia menggunakan kedudukan jawatan itu untuk mengkayakan dia atau dia terus membuat kerja untuk rakyat. Ini isu besar apabila menang berada pada kedudukan tertentu, mengumpul kekayaan dan sebagainya. Ini berkaitan dengan integriti dan sebagainya. Tapi Datuk, kita bercakap berkaitan dengan coalition, penggabungan, tapi tidak mustahil juga untuk kita melihat ada mungkin gabungan yang mendapat simple majority walaupun dapatan menyatakan ia mungkin antara perkara yang mustahil ataupun akan berlaku gabungan dan sebagainya. Nanti kita akan sambung diskusi ini, tetapi ada beberapa kawasan dan juga parlimen yang kita dah mendapat keputusan tidak rasmi, terutamanya di Puchong. Di Puchong ni ada Uncle Kentang dan juga satu lagi di Ampang. Ada juga individu popular di sana. Dia ada Zuraidah di situ. Kita nak dapatkan keputusannya secara tidak rasmi. Luqman Haris, sekali lagi silakan. Ya, sebelum kita ke Puchong, kita mahu ke Ampang dulu. Kerusi antara yang paling banyak penjuru kita saksikan di sini. Sudah tentu Ampang menyaksikan beberapa calon yang agak signifikan bertanding di sini. Roziah Ismail antaranya, Shasha Lina juga di Ampang kita lihat ada. Dan saya difahamkan ini kerusi yang ada 2 muka surat kita lihat keputusannya kerana begitu banyak penjuru. Setakat ini walau bagaimanapun, kita lihat P99 Ampang didahului oleh Shasha Lina sebentar tadi. Penyandang Zuraidah Kamarudin masih lagi ada sifar undi setakat ini, tapi kita kena ingat ini setakat jam 7.33 malam. Ini adalah keputusan tidak rasmi. Syafiq Izzuan, seorang calon bebas, berada di tempat terakhir setanding dengan Zuraidah dari segi undi yang dikumpul setakat ini. Sifar, kalau possible untuk kita pergi kembali ke muka surat pertama sebentar tadi untuk kita lihat dengan lebih jelas standings di Ampang ini. Beberapa orang calon, saya difahamkan tadi Shasha Lina berada di tempat pertama setakat ini 137 undi. Boleh kita kembali ke muka surat pertama tadi untuk Ampang untuk kita berikan pencerahan yang lebih lanjut kepada penonton kita di luar sana. Kita hanya nampak 2 nama di sini. Ini adalah 2 tempat terakhir. Adakah kita boleh kongsikan muka surat pertama bagi Ampang sebentar tadi? Tak apa, kita kongsikan sebentar saja lagi. Kita pergi ke Puchong pula. Yobi Yin, ini kita saksikan setakat ini lead yang terbesar di mana-mana kerusi. Baru setakat jam 7.26 malam saat tadi, Yobi Yin sudah pun mengumpul 8,760 undi. Mengalahkan ataupun setakat ini mengalahkan calon di tempat kedua, Syed Ibrahim Kadir Barisan Nasional yang hanya memperoleh 759 undi. 3 calon hanya setakat ini berjaya manage untuk mendapat undi 3 angka. Chu Ji Gang memperoleh 367 undi. Uncle Kentang seperti yang Ihsan sebut sebentar tadi, setakat ini di tempat terakhir 104 Uncle Kentang tanding atas tiket bebas. Jadi Yobi Yin agak sihat di sini. 8,760 undi. Kita difahamkan Puchong juga mempunyai pengiraan undi antara yang terpantas setakat ini kita saksikan sekurang-kurangnya di Semenanjung. Saya difahamkan kira-kira 6,000 atau 6,000 lebih undi sudah pun dikira setakat jam 7.20 ataupun 7.26 tadi. Apapun, ini kerusi yang agak kita anggap kubu kuat untuk Pakatan Harapan dan ia terbukti setakat ini dicerminkan dengan keputusan yang terkini setakat jam 7.26 malam. Yobi Yin P103 mendahului dengan agak sihat. Kita dari
kerusi yang sebelum ini disandang oleh Gobind Singh, kita pergi ke kerusi yang sedang ditandingi oleh Gobind Singh. Damansara, kita ada sedikit kemas kini. Sebentar tadi kita kongsikan update di Damansara, ini adalah update terbaru. Serupa juga kita saksikan lead yang agak sihat untuk PH di kerusi-kerusi urban ini. Damansara, Gobind mengumpul setakat ini 9,706 undi. Jauh meninggalkan calon PN dan juga BN, hampir 10 kali ganda. Lim Si Ching, calon Perikatan Nasional, mengumpul setakat ni 985 undi, Tan Gim Tuan 964. Jadi, adakah seperti yang kita jangkakan, kerusi-kerusi di Kuala Lumpur dan di Selangor urban ini banyak dinominasi oleh Pakatan Harapan? Setakat ini kita lihat begitulah di Damansara dan juga di Puchong. Adakah kita menyaksikan sekali lagi perpecahan antara kecenderungan pengundi di kawasan bandar dan juga di luar bandar? Mungkin itu juga boleh Ihsan bincangkan. Ihsan, kembali ke anda. Baik, terima kasih Luqman. Cynthia tadi nak tengok Bangi kan? Saya nak tengok Bangi sebab saya pengundi di sana. Salah seorang daripada 300,000 pengundi. Paling besar sekali. Paling besar saya rasa. Paling besar. Paling ramai. Dan juga tadi Hafizi kata nak tengok Sungai Buloh. Sungai Buloh. Sebab Sungai Buloh ni ada yang cakap dia 50-50. Mungkin kita nak melihat kepada parti-parti ataupun gabungan-gabungan utama lah. Yang tu analisis lain yang kita nak bawa ke Cynthia. Tapi saya rasa kita dalam kita melihat ketiga mungkin perikatan besar yang pernah mengambil tampuk pemerintahan, ada kita nampak menteri ataupun calon yang berkaliber, like you said, integrity, governance. Bagaimana kita nak pastikan perkara ini diterjemah apabila mereka mengambil tampuk pemerintahan nanti? Is there any kind of structural reforms that we need to do? Ya, kita ada akta anti lompat parti salah satunya, tetapi adakah ia mencukupi? Ada lagi banyak kerja yang sepatutnya kita nak lakukan dalam tempoh MOU tapi tak terjadi. Yes, I wonder kenapa tak terjadi. Sedangkan sebagai contoh on institutional reform, Political Donation Act bukan benda baru. Saya usahakan kajian daripada 2015, malah terlibat dalam menyiapkan draft sebelum saya. Jadi benda-benda tu saya nak tanya balik, how serious are we tentang benda-benda ini? Kedua-dua belah pihak, mana pun kerajaan, sebab dah 3 kerajaan kan. Kenapa benda yang sepenting ini, yang kita kata ini menyebabkan jadinya 1MDB sebagainya, masih tidak dilaksanakan? Benda ini penting. Dana politik yang kita tahu akibat dan implikasi pada negara yang boleh menyebabkan dari segi ekonomi kita boleh menghudum lagi, tapi orang politik yang jadi wakil rakyat yang mempunyai kuasa untuk menjayakan apa persoalan saya. Benda tu perlu dikaji. Lambat mana nak kaji? Kenapa tidak kita kemukakan, tengok dulu, kita bincang dulu apa yang dah ada. Kenapa nak bagi alasan kita sedang mengkaji? Lama mana? Terlalu lama. Sebab saya tahu, saya terlibat dan saya tahu benda ni boleh dilaksanakan. Begitu juga dengan kalau kita bercakap tentang keperluan daripada ombudsman. Ini structural adjustment yang penting. Sebab sekarang kalau tak ada tempat, di mana rakyat nak pergi mengadu? Kalau dia rasa teranaya, kita adalah Biro Pengaduan Awam. Tapi Biro Pengaduan Awam hanya berfungsi sebagai mengambil laporan you dan hantar kepada jabatan tertentu untuk dia. Tidak ada timbang tara yang boleh menjaga kepentingan rakyat yang datang, yang meminta untuk some redress to be done because dia rasa dia tertipu atau tak puas hati dengan jabatan-jabatan kerajaan. Ini penting. Ini accountability yang saya rasa perlu. Mana-mana juga kerajaan nak memperkuatkan dia punya structural reform ni, kena ada accountability. Transparency kita dah cakap panjang, accountability is important. The other two yang saya rasa penting, selain daripada reinforcing accountability, adalah nak menentukan efficiency. Ini juga menjadi isu kita bercakap dalam segi melaksanakan tanggungjawab. What kind of government yang kita perlukan? Kita nak yang efficient. Kita nak yang efektif. Because tak guna dia ada macam-macam. Kita sebenarnya pelan dan dasar negara ni banyak. Yeah. The problem is dalam enforcement.
Jadi kita nak tentukan enforcement kita ni berjalan sejajar dengan apa yang dirancangkan. Dan juga kalau saya boleh menambah sikit nak ke Hafizi nanti, speed of enforcement, right? Sebab dalam era ekonomi global yang sangat kompetitif, kita lihat neighbor kita, Indonesia, Vietnam, kita ni semua we want the same kind of investments from our foreign investors. Hafizi, kalau kita melihat kepada attractiveness, kita lihat attractiveness Malaysia sebagai sebuah tempat pelaburan. Bagaimana sekarang? Apakah bentuk kerajaan yang Malaysia perlu ada selepas ini untuk menjadikan kita kembali kepada satu negara yang mereka memang nak datang? Okey, yang pertama adalah untuk seperti yang saya katakan mempunyai satu agenda polisi yang jelas. Kita sudah maklum ya bahawa untuk negara kita menjadi sebuah negara maju, kita perlukan pelaburan luar yang berkualiti tinggi. Dan pelaburan yang berkualiti tinggi ini perlukan mereka yang mempunyai skill tertentu, dan apa yang kita perlu buat adalah untuk memastikan bakat-bakat yang kita ada di negara ini dilatih ke arah itu. Jadi bila pelabur membuat keputusan untuk melaburkan, mereka mempunyai satu consideration bahawa kalau saya buat benda ini, bolehkah tenaga mahir di Malaysia ini melakukan pekerjaan yang mereka mahukan. Dan setakat ini daripada apa yang saya dapati, kita ada satu jurang ya daripada apa yang kita mahukan negara kita menjadi dari segi ekonomi dan dari segi ketersediaan negara kita sendiri untuk memenuhi permintaan tersebut, terutamanya dari segi human capital. Itu yang pertama. Jadi kita perlukan ada satu rombakan bukan sahaja dari segi pendidikan di universiti, tetapi juga dari segi TVET contohnya, dan juga mereka yang sudah lepas universiti tapi mungkin mereka memerlukan bantuan yang lebih dari segi reskilling dan upskilling untuk mereka memenuhi keperluan-keperluan baru yang tidak sebelumnya kita terfikir untuk diadakan di Malaysia ini. Itu yang pertama ya. Kita akan sambung seketika nanti, tetapi untuk waktu sekarang kita masuk dalam jajaran Awani 7.45.